tengok yang pertama berkaitan dengan lafaz zikir. Yang pertama ialah Allah. Allah ni mudah je. Ya Allah. Nah, terjemahan dia ya Allah, Allah. Kegunaan dia berdoa, meminta sesuatu kepada Allah ataupun ketika sakit. Allah. Ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ataupun biasanya ketika sakit, Allah sakitnya. Masa sehat tak sebut nama Allah. Bila sakit ya Allah, Allah, Allah semua. Ya, tak apalah. Tak, maknanya Allah ni kita cubalah perbanyakkan sebut, terutamanya ketika berdoa. Ya Allah, ya Allah. Nah, yang kedua bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia dengan nama Allah. Kegunaan dia memulakan sesuatu perbuatan ataupun mula membaca Al-Quran. Nak buat apa-apa bismillah dulu. Bismillah. Doktor nak cocok orang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ataupun nak baca Quran, bismillah dulu. Ini kegunaan bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah. Kegunaannya bila mendengar hal berkaitan yang tidak elok tentang syaitan ataupun mula membaca Al-Quran. Kita tidur contohnya mimpi hantu. Terjaga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun kita dengar benda-benda yang mengerikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak baca Quran pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, seterusnya sadaqallahul azim. Maksud dia Allah yang maha benar. Kegunaan dia selepas baca ayat Al-Quran. Habis Yasin ke sadaqallahul azim. Pagi-pagi baca Quran, habis sadaqallahul azim. Kena sebut sadaqallahul azim bila kita selesai baca Al-Quran. Ini kegunaan dia. Okey, seterusnya tahlil la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, maksud dia. Kegunaan dia bila-bila masa. Yang paling kita naknya di akhir kehidupan kita. Masa nak mati tu, Allah boleh sebut la ilaha illallah. Dia panggil akhir kalam dengan la ilaha illallah, Nabi sebut masuk syurga. Nak ajar mengucap masa nak mati tu, la ilaha illallah. Nak sebut masa nak mati, kena sebut masa sihat ni banyak-banyak. Sebut selalu la ilaha illallah. Ataupun bila-bila masa tak apa. Nak lepas mayang ke, tak saja kita duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, seterusnya amantu billah. Anak tak boleh baris tu buat sendirilah. Tak sempat nak tanda baris. Amantu billah, amantu billah. Maksud dia aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Kegunaan dia selepas mendengar ayat Al-Quran dan hadis. Bila orang cerita bab Quran, bab hadis, bab kaitan dengan apa ni neraka syurga, amantu billah. Aku beriman pada Allah. Nak suruh Allah mantapkan lagi iman kita. Amantu billah. Okey, seterusnya tasbih subhanallah. Subhanallah ini maksud dia maha suci Allah. Kegunaan dia kagum dengan ciptaan Allah. Tengok benda yang takjub, benda yang kagum. Subhanallah besarnya, subhanallah tingginya, subhanallah hebatnya, subhanallah cantiknya. Maknanya kagum. Kita kagum ataupun kita dah melihat dengan ciptaan Allah, kita rasa kagum, maka kita ucaplah subhanallah. Okey, seterusnya alhamdulillah. Alhamdulillah ni tahmid dia panggil. Tahmid ialah pujian untuk Allah. Bila kita nak guna? Ketika bersyukur ataupun setelah mendapat kebaikan. Terima kasih pada Allah. Contoh lepas makan, alhamdulillah. Nak kita lepas makan dak. Lepas makan sedawa, alhamdulillah. Tak sedawa tak sebut. Baru lepas makan teguh tu alhamdulillah.
ataupun alhamdulillahillazi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin pun tak apa. Ini ataupun ketika mendapat kebaikan, dengar berita anak lulus esok, alhamdulillah. Anak kita selamat, alhamdulillah. Makna alhamdulillah ni bila kita dengar benda baik. Jangan benda jahat. Orang tu aksiden, alhamdulillah. Tak boleh. Dengar orang mati, alhamdulillah. Tak marahlah dia. Ayah aku meninggal, alhamdulillah. Tak boleh gitu. Biar kena tempat. Alhamdulillah ini bila kita mendapat kebaikan. Bersyukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Okey, seterusnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni Allah Maha Besar. Bersemangat. Orang lemah-lemah nak takbir banyak sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jiwa kita lemah. Perbanyakkan takbir Allahu Akbar ataupun Allah Maha Besar. Okey, seterusnya insya-Allah. Ni selalu sebut insya-Allah. Insya-Allah kita insya-Allah tak jadi. Besok kita gotong royong pukul 8, insya-Allah tak datang. Tu orang Melayu, insya-Allah tak datang lah. Insya-Allah ni maksud dia jika diizinkan Allah. Betul lah. Kegunaan dia bila kita berjanji ataupun perkara yang akan berlaku. Hak ke depan. Kemudian, tolong kirim salam kepada mak ayah di rumah, insya-Allah. Maknanya benda kita janji insya-Allah. Tapi kena buatlah. Orang Melayu insya-Allah tak dah. Insya-Allah tu malah tak datang tu kalau insya-Allah. Maknanya insya-Allah ni benda jika diizinkan Allah. Takut-takut esok kita ada kerja ke, kita demam ke, tak sihat ke. Maknanya insya-Allah dulu. Insya-Allah. Seterusnya masya-Allah. Dia beza sikit. Waktu insya-Allah. Yang ni masya-Allah. Masya-Allah ini alangkah hebatnya kehendak Allah. Hak ni lebih tinggi pada subhanallah lagi. Masya-Allah. Alangkah hebatnya kehendak Allah. Bila kita kagum ataupun terperanjat, terkejut. Masya-Allah budak ni. Masya-Allah dia ni dulu kecil sekarang ni besar dah. Terkejut. Masya-Allah kita terperanjat, terkejut. Biar apa ni? Guna biar kena tempat dia. Okey, seterusnya astaghfirullah. Astaghfirullah ini aku memohon keampunan. Kegunaan dia melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa. Tersalah buat benda silap sikit, astaghfirullahalazim. Orang lelaki dia tengok perempuan seksi, astaghfirullahalazim. Dia pergi rauk dah, masuk bank tengok Cina, Allah seksinya. Dia sebut apa? Dia sebut alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni Allah dapat tengok perempuan seksi. Salah. Nak sebut astagfirullah. Astagfirullahalazim. Tapi tengok juga. Astagfirullah ni kita buat benda salah. Tak tercakap benda salah ke, terdengar, tertengok, terbuat benda-benda yang tak boleh mengundang dosa. Cepat-cepatlah astagfirullah. Astagfirullah. Okey, seterusnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maksud dia Allah yang lebih mengetahui. Bila kita nak guna dia? Apabila membuat kesimpulan jika tidak tahu. Contoh kita mesyuarat siap, wallahu a'lam. Ataupun ustaz lepas mengajar siap, wallahu a'lam. Ataupun ada orang tanya hukum, tak tahu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, minta maaf lah, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya. Inna lillah. Ataupun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Bila guna dia ditimpa musibah, kemalangan ataupun kematian. Tak dengar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang telefon ada orang meninggal, inna lillah dulu. Ini dia panggil, kita terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya fi amanillah. Fi amanillah, dalam keamanan Allah. Kegunaan dia doa sebelum berpisah ataupun beredar. Kita jumpa member kita nak pisah fi amanillah. Ataupun
dia nak berangkat pergi ke Mekah ke fi amanillah. Mudah-mudahan selamat pergi, Allah jaga dia. Tak fi amanillah. Yang keseterusnya, yarhamkallah. Yarhamukallah boleh. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Bila mendoakan orang yang bersin. Bila orang bersin, kita kena doa untuk dia. Dengan syarat, bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Bersin, Alhamdulillah. Kita pun yarhamkallah. Ataupun yarhamkallah. Yarhamkillah boleh. Tak, kita doakan untuk orang bersin. Dengan syarat dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Tak sebut, tak payah doa. Lepas tu, orang yang bersin tadi, bila orang tu doakan dia yarhamkallah, dia kena jawab. Jawab dia, yahdina wa yahdikumullah. Maksud dia, semoga Allah memberi hidayat kepada kami dan kamu. Kegunaan dia, jawapan orang yang bersin setelah mendengar doa orang lain. Tak, dia asyam Alhamdulillah, yarhamkallah, yahdina wa yahdikumullah. Tu. Ini adab Islam, tak, cara kita nak berdoa kepada orang yang tak bersin. Seterusnya, Allah yashfika ataupun Allah yashfiki boleh juga. Semoga Allah menyembuhkan penyakit anda. Doa kepada orang yang sakit. Pergi ziarah member di hospital, Allah yashfika. Ataupun syafaqallah boleh juga. Kita pergi tengok orang hospital, tengok biasa 3 hari meninggal. Mana boleh lagu tu. Biasa dulu member saya gini juga, duduk 3 hari je meninggal. Jangan lagu tu. Doakan dia, yashfiqallah ataupun syafaqallah. Allah yashfiki, Allah yashfika, doa. Mudah-mudahan Allah sembuh penyakit dia. Okey, seterusnya Allahu yarham. Semoga Allah merahmati. Doa kepada orang yang meninggal dunia. Nak sebut nama orang meninggal, sebut Allah yarham. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee. Nah, Allah yarham. Doa sebenar tu. Allah yarham tu doa. Kalau perempuan dia sebut Allah yarhamah, betul ke? Allah yarhamah, betul? Tak pernah dengar, minta maaf lah. TV sebut Allah yarhamah, yarhamah. Anak tak pernah dengar lagi Allah yarhamah. Mungkin betul kot, tapi sebut Allah yarham tak apa, laki perempuan pun. Nah, Allah yarham sahaja. Nah, Allah yarham. Okey, seterusnya la haula wala quwwata illa billah. Maksud dia tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Bila kegunaan dia menghadapi tugas yang berat. Orang bagi tugas. Okey, demo ni kena buat kerja ni. Allah teruknya. Kita pun la haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah Allah tolong kita. Ataupun cikgu, guru besar bagi tugas berat ke dia. Dia pun la haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah Allah akan tolong kita dapat kita buat kerja walaupun agak berat kerja tu. Okey, kita habiskan. Yang seterusnya, jazakallah. Jazakallah, semoga Allah membalas jasa anda. Bila kegunaan dia, terima kasih kepada seseorang. Orang bagi benda, bagi hadiah ke, jazakallah. Ataupun jazakallah khairan jazaan, khairan kathiran. Boleh juga. Jazakallah khairan pun tak apa. Tambah khairan belakang. Jazakallah khairan. Moga-moga Allah membalaskan jasa baik kamu ini. Tak, jazakallah khairan. Tak, kita terima kasih tak apa. Dah terima kasih pun. Tambah lagi jazakallahu khairan. Ataupun jazakallah khairan katsira. Boleh juga. Tak, seterusnya tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal dan berserah kepada Allah. Kegunaan dia bertawakal keluar rumah selepas membuat sesuatu keputusan. Tawakal. Nak keluar rumah, kunci siap pintu. Tak, tawakal tu 'ala Allah. Jangan tak kunci pintu. Tingkap tak tutup, tak kunci tak apa. Tawakal tu 'ala Allah. Masuk pencuri lagu tu. Tutup tingkap api dulu. Pintu dapur semua tutup. Nak balik kampung ni seminggu ni, tutup siap. Kunci siap-siap. Doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Aku serah pada Allah jaga rumah aku ni.
Dah. Jangan tak kunci pintu. Nah, ataupun kita selepas membuat sesuatu keputusan. Tak, duk fikir ni, nak sekolah A ke sekolah B anak kita. Semayang hajat siap, okey, A lah, tawakal tu Allah. Pergi sekolah ni lah, tawakal, serah pada Allah. Tak, kita nak pilih dua sekolah anak kita lah. Sekolah sama penuh dengan sekolah ni, ke mana pilih kita pun nak semayang hajat siap sekolah, okey, tawakal tu Allah. Sekolah ni lah. Mudah-mudahan aku berserah pada Allah. Nah, ini dia panggil setelah membuat keputusan. Dan akhir sekali, sebenarnya banyak lagi ni dah, ana ambil sikit saja. Di antaranya dah, yang akhir sekali, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Bila? Di akhir ucapan. Nah, habis ceramah ke, habis kuliah ke, habis buat ucapan ke, kita pun wabillahi taufik wal hidayah. Lepas tu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuliah kita pun habislah. Maknanya begitulah secara ringkas. Dan di antara lafaz zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh praktik. Kita boleh praktik. Cuba kita ambil sedikit sebanyak untuk kita sentiasa biar ada Allah belakang. Subhanallah ke, alhamdulillah ke, masya Allah ke, insya Allah ke, ada Allah. Ini kita terkejut sikit, keluar macam-macam. Nah, kalau boleh cuba bahasakan dengan Allah. Biar ada Allah belakang. Allahu Akbar, terkejut. Subhanallah, masya Allah. Jadi mudah-mudahan petang ni kita cuba ambil berkaitan dengan perihal zikir, yang mana kita cuba ambil dari berkaitan dengan fadilat zikir, dan juga contoh-contoh lafaz zikir. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita amal, dapat kita praktik, dan cubalah kita sentiasa melazimi nak sebut nama Allah, bertasbih pada Allah, tak kiralah tasbih ke, tahmid ke, tahlil ke, takbir ke, berdoa ke, baca Quran ke, yang penting kita kena sentiasa, hati kita sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa itulah saja untuk petang ni. Dan insya-Allah ada peluang kita sambung lagi di lain kesempatan. Ada soalan? Nak tanya? Malu sangat tanya. Malu pergi rumah bawa ayam seekor. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.